Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pak cik, mak cik, datuk nenek, otok arung serta anak-anak muda yang amat saya hormati sekalian. Sebentar tadi, Anwar Ibrahim telah mengumumkan dirinya sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia tanpa mendapat restu dan pengiktirafan daripada Yang di-Pertuan Agong. Sebentar tadi, Anwar Ibrahim membuat pengumuman syok sendiri dan gila bayang pak cik mak cik. Dia telah mengumumkan bahawa dia telah berjaya mendapat sokongan majoriti kukuh daripada ahli-ahli parlimen, tetapi hanya 3 orang ahli parlimen yang muncul dalam persidangan media sebentar tadi. Anwar Ibrahim syok sendiri dan gila bayang pak cik mak cik. Dia kata Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya sudah jatuh dan tumbang. Tetapi Yang di-Pertuan Agong tidak pernah mengumumkan perkara ini. Pengumuman Anwar Ibrahim ini telah mendahului kuasa Yang di-Pertuan Agong dan ia satu penghinaan kepada institusi Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu di dalam sistem raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen Malaysia. Dan pengumuman Anwar Ibrahim ini membuktikan bahawa dia adalah watak sebenar backdoor government yang gagal dibentuk pada beberapa hari yang lalu. Anwar Ibrahim telah mengakui bahawa sepatutnya dia akan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Walau bagaimanapun Yang di-Pertuan Agong jatuh sakit dan sedang dirawat di Institut Jantung Negara. Anwar Ibrahim, jika Yang di-Pertuan Agong tidak mahu kamu berjumpa dan menghadap baginda, bagaimana mungkin kamu boleh jadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia? Apabila Yang di-Pertuan Agong dan Istana Negara tidak mengumumkan kejatuhan Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional, maka perkara ini adalah satu masalah besar kepada Anwar Ibrahim, pak cik mak cik. Paling penting, Anwar Ibrahim sangat takut mahu memaklumkan kepada rakyat Malaysia, kepada wartawan-wartawan di seluruh dunia, berapa ratus kerusi parlimen majoriti kukuh yang dia dapat. Sepanjang kenyataan media propaganda Anwar Ibrahim sebentar tadi, dia malu-malu kucing tidak mahu mengumumkan berapa ratus sokongan ahli parlimen yang dia dapat. Dan inilah wayang terbaru Anwar Ibrahim yang saya kira dia terdesak bermain wayang dalam politik negara Malaysia kerana sampai bila-bila dia tetap hanya menjadi PM tepi. Paling penting pak cik mak cik, datuk nenek, dia tidak mengumumkan apakah tarikh untuk dia mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-9 di Istana Negara. Dan dia tidak menyenaraikan apakah parti-parti politik yang menyokong beliau menjadi Perdana Menteri ke-9. Paling memalukan, Anwar Ibrahim malu dan sangat malu tidak mahu menyenaraikan nama ahli-ahli parlimen di dalam kerajaan dan pembangkang yang menyokong beliau. Saya Jufazli Syih Ahmad sebagai penganalisis politik bebas, graduan master dalam bidang sains politik, antara pencatur baru dalam politik negara Malaysia. Saya ingin menyatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional masih menjadi kerajaan Yang di-Pertuan Agong yang sah di Putrajaya. Tan Sri Muhyiddin Yassin masih kekal ditampuk kekuasaan sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia yang diiktiraf oleh Yang di-Pertuan Agong. Anwar Ibrahim masih tidak mendapat sokongan hitam putih daripada majoriti ahli-ahli parlimen Malaysia dan dia tidak mahu menunjukkan statutory declaration ataupun dokumen akuan bersumpah di hadapan wartawan-wartawan Malaysia. Oleh sebab itu,
Ini adalah perang saraf politik baru oleh Anwar Ibrahim, yang mana dia sangat takut Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional akan menjadi kerajaan yang lebih kuat selepas pilihan raya negeri Sabah 2020. Pengumuman Anwar Ibrahim ini juga terus memberi satu gambaran perpecahan di dalam Pakatan Harapan Pak Cik Makcik. Anwar Ibrahim menyatakan dia mempunyai pakatan politik baru, maka dia sebenarnya telah mengumumkan secara tidak langsung Pakatan Harapan Plus sudah berterabur, sudah berpecah belah, dan peperangan besar Anwar Ibrahim bersama Shafie Apdal untuk merebutkan jawatan Perdana Menteri ke-9 Malaysia ini akan menggagalkan peluang Warisan Plus dalam pilihan raya negeri Sabah 2020. Perpecahan Anwar Ibrahim, Shafie Apdal, Lim Kit Siang, Tun Dr. Mahathir Mohamad di dalam Pakatan Harapan Plus untuk merebutkan jawatan Perdana Menteri ke-9 Malaysia ini yang sebenarnya tidak wujud dan tidak pernah diumumkan oleh Baginda Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Kalau kita perasan sepanjang beberapa hari ini, Yang di-Pertuan Agong tidak pernah mengumumkan bersama Istana Negara untuk membuat pemilihan jawatan Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Pak Cik Makcik, Anwar Ibrahim memang betul-betul syok sendiri dan gila kuasa jawatan Perdana Menteri ke-9. Ingat Anwar Ibrahim, ini adalah satu penghinaan kepada institusi Yang di-Pertuan Agong. Ini adalah satu penghinaan kepada institusi Raja-Raja Melayu kerana kamu merampas kuasa Yang di-Pertuan Agong, yang mana pengumuman jawatan PM ke-9 ini hanya boleh diumumkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan Istana Negara Kuala Lumpur. Anwar Ibrahim mengaku bahawa dia telah menghubungi Yang di-Pertuan Agong pada malam Isnin yang lalu. Tetapi ironinya, Anwar Ibrahim tidak menunjukkan dokumen sokongan daripada Yang di-Pertuan Agong dan Istana Negara bahawa dia adalah Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Anwar Ibrahim tidak menunjukkan surat sokongan daripada Majlis Raja-Raja Melayu bahawa dia adalah Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Dia tidak menunjukkan bukti surat daripada Yang di-Pertuan Agong dan Istana Negara bahawa kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional jatuh dan tumbang di Putrajaya. Ini adalah satu retorik propaganda politik yang akan menghancurkan reputasi politik Anwar Ibrahim sekiranya selepas ini Istana Negara dan Yang di-Pertuan Agong menolak kenyataan Anwar Ibrahim yang saya kira memfitnah institusi Yang di-Pertuan Agong. Saya juga tidak terkejut jika semua parti-parti politik menolak Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Maka sampai bila-bila Anwar Ibrahim ini tidak akan menjadi Perdana Menteri kerana dia otak pembaris dalam percaturan kuasa dan politik Malaysia, Pak Cik Makcik. Saya ingin ingatkan, Anwar Ibrahim mencipta ramai musuh dan ramai lawan dalam percaturan kuasa dan politik Malaysia sejak tahun 1998 yang lalu. Kesilapan Anwar Ibrahim berpuluh-puluh tahun yang lalu, ini akan menjadi sebab besar musuh-musuhnya akan menunjukkan wajah sebenar mereka dalam percaturan kuasa dan politik Malaysia bahawa Anwar Ibrahim tidak layak untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Paling menakutkan kepada Anwar Ibrahim ialah saman sivil untuk pengampunan penuh oleh Yang di-Pertuan Agong dalam perbicaraan kes mahkamah semalam. Anwar Ibrahim dan peguamnya menolak untuk saman sivil itu dibatalkan oleh Mahkamah Malaysia, tetapi dia gagal untuk membatalkan saman tersebut. Jika Anwar Ibrahim kalah dalam perbicaraan mahkamah tersebut, maka Anwar Ibrahim sebagai penjenayah dalam skandal liwat negara Malaysia akan disumbat semula ke dalam penjara Yang di-Pertuan Agong dan penjara rakyat Malaysia. Maka ini halangan-halangan yang terlalu banyak di hadapan Anwar Ibrahim, Pak Cik Makcik. Secara prospek sangat sukar dan sangat susah untuk Anwar Ibrahim
mendapat legitimasi daripada Yang di-Pertuan Agong, daripada Majlis Raja-Raja Melayu, daripada majoriti ahli-ahli parlimen di dalam kerajaan dan pembangkang untuk diangkat sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Apapun Anwar Ibrahim, selamat maju jaya dengan angan-angan kamu untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Kamu percaya ataupun tidak kata-kata saya ini, Anwar Ibrahim, saya sebagai generasi baru pencatur kuasa yang diheret dalam politik Malaysia ini sejak tahun 2016. Saya ingin menyatakan secara jujur kepada Anwar Ibrahim dan penyokong-penyokong Anwar Ibrahim di sini. Terlalu banyak halangan untuk Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia, sehingga Yang di-Pertuan Agong masih dirawat dalam Institut Jantung Negara. Yang di-Pertuan Agong masih tidak mahu berjumpa dengan Anwar Ibrahim, dan ahli-ahli Parlimen Malaysia masih tidak mengumumkan menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Checkmate and game over. Bapa Peliwat Malaysia yang syok sendiri mengiktiraf dirinya sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia, sedangkan Yang di-Pertuan Agong tidak pernah mengumumkan apa-apa. Terima kasih Bapa Peliwat Malaysia yang tidak layak menjadi Perdana Menteri dalam negara Malaysia. Jumpa lagi.